السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Al-Falah, timbalan pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, setiausaha, bendahari, para pegawai syarak Al-Fadil, Tuan Imam 1, Imam 2 kita, Tuan Bilal, Tuan Noja, seluruh kepimpinan di peringkat karya, Datuk Sidang dan jawatan kuasa JPKK, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, kita dapat bersua lagi di dalam kuliah kita yang terakhir sebelum kita memasuki dalam bulan Ramadan Al-Karim, yang mana sebahagian daripada kita akan menumpukan ibadah-ibadah seperti salat sunat, tarawih, qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Baik tuan-tuan, dan saya doakan semoga Ramadan tahun ni Allah Ta'ala berikan rahmah, penjagaan, perlindungan kepada kita, kasih sayang dan maghfirah, iaitu Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Selain daripada orang-orang yang diampunkan di dalam hari yang disebut sebagai nisf min Sya'ban, separuh daripada Sya'ban yang jatuh pada Khamis malam Jumaat hari itu, siapa yang beribadah pada malam tu, siapa yang menghidupkan malam tersebut dengan perbuatan yang saleh, Allah Ta'ala akan turunkan keampunan pada dia sebanyak bilangan bulu kambing daripada kabilah Bani Qalb, yang mana Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa dia sebelum daripada tahun-tahun ni. Yakni dalam tahun yang sebelum daripada nisfu Sya'ban. Bermaksud orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut, iaitu Khamis malam Jumaat hari itu, mereka telah pun diampunkan dosa pada fasa yang awal sebelum daripada masuk dalam bulan Ramadan. Dia duduk dalam bulan Sya'ban pun Allah Ta'ala telah ampunkan dosa dia berkat daripada bulan Sya'ban yang Allah Ta'ala anugerah di dalamnya nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang Nabi hilang daripada rumah dia, meninggalkan isteri dia yang sedang tidur, berdiri tegak di kubur, di Baqi', melihat kebesaran Allah yang diturunkan pada malam tersebut, iaitu separuh daripada bulan Sya'ban. Kalau kita buat kebaikan, bagi orang makan, buat kenduri, baca Yasin, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, bangun malam, bangkit subuh awal berzikir sebelum daripada subuh dan selepas daripada maghrib pada malam tersebut, mereka mendapat dua benda daripada kurniaan Allah, iaitu apa dia tuan-tuan? Keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah tuan-tuan yang menghidupkan amal ibadah pada Khamis malam Jumaat yang lalu ni. Saya pun tak sempat nak sebut kerana saya kuliah awal sikit pada tu. Baik, kita sampai tak mana? Okey, baik. Dan sabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 12. Okey. Bermula umpama semayang 5 waktu adalah ia seperti sungai yang mengalir
di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu, maka mandilah ia daripadanya pada tiap-tiap 5 kali. Adakah tinggal lagi atasnya dakinya? Bermaksud tuan-tuan, setiap kali solat fardu, kita bukan sahaja disunatkan untuk mandi. Mandi itu sunat, tuan-tuan. Nah, pada zaman Nabi, mandi itu menjadi wajib pada seminggu sekali. Kerana orang-orang yang bekerja di kebun, bekerja di ladang, dan pada keadaan tanah Arab pada ketika itu yang panas, maka bila mereka mai sembahyang Jumaat, baunya agak keterlaluan di dalam Masjid Nabawi, dan Nabi telah perintahkan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in untuk mandi pada sekurang-kurangnya pada fardu Jumaat tersebut. Sebab itulah ibadah mandi sunat Jumaat itu hukum dia berubah pada umat akhir zaman. Kerana keadaan air, keadaan muka bumi yang berbeza menyebabkan hukum yang wajib pada zaman Nabi ini berubah menjadi sunat pada zaman kita. Sebab tu orang yang mandi sebelum daripada Jumaat, dia mendapat pahala sunat mandi pada sebelum Jumaat. Tetapi kita ni disunatkan untuk membersihkan diri kita. Selain daripada wuduk, orang yang mandi untuk solat juga dapat pahala sunat. Tuan-tuan kena ingat tu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang semasa dia mandi, selepas dia mandi, sebelum dia mandi, pada setiap kali fardu solat dia membersihkan mulut dia. Orang ni tuan-tuan mendapat keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu gosok gigi, membersihkan gigi ni tak kiralah dengan Colgate ke, dengan kayu arak. Tahu kayu arak? Kayu siwak ataupun kayu zaitun. Yang kita jangan duk peleceh orang, tuan-tuan. Allah Taala, Nabi itu hampir wajib kepada kita untuk bersihkan gigi setiap kali solat fardu. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, kalaulah tak menyusahkan umat aku akan wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali solat fardu mereka. Bermaksud apa dia, tuan-tuan? Paling kurang pun setiap kali kita nak solat, sama ada dalam wuduk, hendaklah kita berkumur kalau kita makan selepas itu. Paling tidak pun, tuan-tuan. Sama juga macam orang yang pakai gigi. Nah, bukan guna gigi nah. Apa kena faham tu? Pakai gigi. Kalau dia rendam gigi dia, hendaklah dia membilas gigi tersebut. Kerana apabila dia buh ubat dalam cawan, pelepuk masuk, tuan-tuan, macam Panadol tu, dia pun lempak gigi dia masuk dalam tu. Dengan segala rempah ratus, dengan lemak ikan, lemak ayam, semua duk bergaul dalam tu. Air tersebut, air mustakmal, tuan-tuan. Dan kita tak boleh pakai hukum ustaz tu dia duduk dalam tu, dia bersih dah. Dia ada menatang apa, sodium, potasium, kalsium, menatang apa. Tak kira yang tu. Tapi ain pada sisa makanan tu masih ada. Sebab tu orang yang bubuh gigi dalam cawan tu, bila dia ambil daripada cawan tu, hendaklah dia membilas, tuan-tuan. Kerana kotoran daripada gigi itu bercampur di dalam bekah yang sama, tidak mengalir, tuan-tuan. Sebab tu lepas ni kalau kita pakai gigi, kita dah buh dalam bekah tu, nampak kotor tu, ambil itu, bilas, barulah pakai, tuan-tuan. Jangan pergi ambil air tu, minum pula sekali lagi. Tu 3 Jumaat, lepas tu tak ada dah, tuan-tuan. Baik. Maka sembah sekalian sahabat. Maksud dia sahabat mai jumpa Nabi ni, tiada tinggal ya Rasulullah. Maksud dia kami tak tinggal, kami memang mandi ya, dia kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian kata Nabi,
Demikianlah sembahyang 5 waktu itu menghapuskan akan segala dosa. Sebab tu tuan-tuan, sebelum nak sembahyang 5 waktu tu, nak hapus dosa tu, Allah dah hapus juga dosa-dosa kecil kita. Dengan cara apa? Kita wudu, kita gosok gigi, kita membersihkan gigi. Allah ampun dosa sebelum daripada solat itu. Dalam keadaan perjalanan kita nak solat juga, Allah Ta'ala ampun dosa. Sebab tu orang yang keluar daripada rumah dia, naik motor, naik kereta, naik basikal, jalan kaki, setiap langkah yang dia jalan tu tuan-tuan, semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tak baca apa. Dia naik motor senyap, tuan-tuan. Dia naik kereta senyap, ya. Dia jalan kaki pun senyap, ya. Tapi oleh kerana apa? Oleh kerana jalan kaki dia tu, perbuatan tersebut menuju kepada salat, menuju kepada rumah Allah. Allah Ta'ala sedia untuk ampunkan orang yang sebegini. Walaupun dia dengar lagu Ahmad Jaiz pada ketika itu. Di lembah yang indah. Tak kira tuan-tuan. Sebab itu Allah merahmati setiap langkah orang yang menuju ke tempat sujud. Sebab tu kalau lebih baik kita berzikir dalam perjalanan kita, berselawat dalam perjalanan kita, sudah tentu kita diberikan keampunan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik. Kemudian sambung lagi. Dan lagi sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara akan wuduknya dan segala waktunya, dia jaga wuduk, dia jaga waktu semayang dia, dan juga dia buat apa? Dia menjaga rukuk dan sujudnya. Sebab tu ada istilah orang yang mencuri di dalam rukuk dan sujud mereka. Bukan pergi curi ambil barang tu, tapi mencuaikan rukuk dan sujud mereka. Ada orang yang rukuk, tuan-tuan, rukuk sikit lah. Ada orang yang rukuk, terlebih pula rukuk dia, sampai kaki dia, tangan dia bukan letak di kepala lutut, tapi tangan dia dicengkam ke betih. Ini salah, tuan-tuan. Sebab itu tangan kita mesti diletak di kepala lutut dan bengkokkan tangan. Bukannya macam mana nak cerita kat tuan-tuan? Waktu dia rukuk tu, tangan dia tu pergi pegang betih tu. Nak pergi pegang betih, siap gaul lagi, tuan-tuan. Kalau Tok Imam rukuk lama. Sebenarnya, tuan-tuan, salah lagu tu. Dia hendaklah meletakkan di mana? Meletakkan di pada lutut dia. Dalam keadaan orang lelaki, dia membengkokkan tangan. Samalah orang sujud, tuan-tuan, mencuri di dalam sujud mereka. Mereka sujud masaluhum kamasalil kalb. Mereka sujud seperti mana anjing duduk, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Orang lelaki sujud dalam keadaan apa dia? Tangan mereka rapat, tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki bila sujud, tangan mereka hendaklah bahu mereka dibuka. Ni sujud, tuan-tuan, duk sembunyi pula celah-celah tu. Sebab tu sujud tu mesti dibuka tangan dia. Tu kita kena faham. Kemudian orang yang sujud tak sah, tuan-tuan. Apa dia? Dalam keadaan kaki mereka terangkat. Ada orang sujud macam wili motor, tuan-tuan, wekang motor. Pungkuk tercunggit, tuan-tuan. Cara macam mana? Kaki dia, tumit ataupun perut jari dia tidak terkena pada tempat sujud. Dia pacak kaki dia. Sebab tu saya nak abang, ni fiqah sikit, tuan-tuan. Memacakkan kaki tu bermaksud apa dia? Menekan sedikit kaki tu pada perut. Jari tu hendaklah kena kepada tempat kita pijak, tuan-tuan. Ni ada orang sujud kaki tegak macam ni. Dia mesti tekan sikit, tuan-tuan. Perut jari ni mesti kena pada tempat
Sujud. Dan lebih teruk daripada tu, ada orang sujud kaki terangkat terus. Tu lagi kacau tuan-tuan. Baik. Mana dia lagi? Serta mengetahui bahawasanya yang tersebut itu wajib ke atasnya. Maka adalah ia diharamkan Allah Ta'ala jasadnya masuk ke dalam api neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Neraka untuk orang yang jahat ni tuan-tuan. Selain itu, apa lagi neraka yang orang yang tak semayang ataupun mencuaikan semayang tuan-tuan? Ada tak lagi neraka dia? Ada tuan-tuan. Neraka ada 7. Syurga ada 8. Neraka yang untuk orang cuaikan semayang adalah apa dia? Neraka Sakar tuan-tuan. Sakar. Selain daripada Jahannam, neraka Sakar. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya, Ma salakakum fi Sakar. Dalam surah Mudassir. Yang Allah Ta'ala kejut Nabi berselimut. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Ma salakakum fi Sakar. Apakah yang menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Sakar? Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, qalu, mereka kata, ahli-ahli neraka Sakar kata apa? Qalu lam naku minal mursalin. Apa dia? Mereka menjawab, ahli-ahli neraka ni kata apa? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, tuan-tuan. Tak semayang, masuk dalam neraka Sakar. Neraka Sakar ni apa dia? Atas sikit pada neraka Hawiyah, tuan-tuan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran mengenai neraka-neraka yang menyebabkan manusia. Walam naku nut'imul miskin. Dan mereka masuk juga ke dalam neraka Sakar. Apa dia tuan-tuan? Mereka tidak memberi makan kepada orang miskin, tuan-tuan. Jiran ada orang miskin. Adik-beradik ada orang miskin. Kawan ada orang miskin. Kita biarkan dia dalam keadaan lapar. Dalam masa kita ada duit, kita boleh dan mampu memberi pada dia, kita tak beri dia, tuan-tuan. Menyebabkan kita dicampak oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Sakar. Maka duduklah kita dalam neraka Sakar ni, tuan-tuan, sehingga bila-bila pun duduk dalam tu. Sebab itulah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah dikurniakan baginya cahaya. Cahaya ni, tuan-tuan, untuk orang yang salat, mai daripada mana? Mai daripada wajah. Dan cahaya yang lain yang Nabi nak cari kita di padang mahsyar, mai daripada beberapa anggota badan, tuan-tuan. Iaitu anggota badan yang datang daripada tempat yang kita kenakan air semasa kita membasuh anggota wuduk. Kaki bercahaya, tuan-tuan, di padang mahsyar. Yang menyebabkan Nabi perasan kita, yang menyebabkan Nabi cam kita, adalah kaki kita bercahaya. Satu. Apa dia lagi bercahaya? Tangan kita bercahaya, tuan-tuan. Dua. Apa lagi yang bercahaya? Muka kita bercahaya. Tiga. Dan yang keempat, ubun-ubun kita bercahaya. Yang mana Nabi akan berdiri di atas mimbar pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Akan menunggu saudara-saudaranya. Iaitu siapa dia, tuan-tuan? Orang-orang yang telah pun hidup selepas kematian aku. Mereka cinta dan sayang kepada aku. Dan mereka berwuduk di dalam dan menjaga wuduk mereka. Mereka akan datang kepada aku, kata Nabi, dalam keadaan anggota wuduk mereka bercahaya, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan.
Orang yang berwuduk pada hari ini akan merasa terbalas di atas usaha mereka. Falyatawadda' indal karihat. Mereka berwuduk dalam keadaan payah, dalam keadaan susah. Waktu mana, tuan-tuan? Pagi-pagi. Pagi-pagi, tuan-tuan. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan sejuk gedi. Sejuk gedi, tahu sejuk? Dalam keadaan sejuk, tuan-tuan. Oleh kerana salat, oleh kerana menunaikan perintah Allah, oleh kerana apa dia? Sayang akan agama. Dia basah juga tangan dia, tuan-tuan. Tak ada siapa duk pergi suruh basuh badan pagi-pagi. Tak ada siapa duk suruh pergi basuh muka pagi-pagi. Tak ada siapa duk suruh pergi mandi pagi-pagi. Tapi dia berwuduk dalam keadaan indal karihat, penuh kepayahan. Ni orang hak lepas kena COVID. Maklum? Maklum. Ni lepas kena COVID ni, maklum. Sebahagian daripada orang yang kena COVID, bila kena air tu, tuan-tuan, dia menyucuk badan. Tu side effect dia, wallahu alam lah. Tapi setakat lah, orang yang duk cerita pada saya, lepas kena COVID ni, ustaz, tak boleh kena air, ustaz. Dia apa dia? Dia jadi sejuk, ketak, tuan-tuan. Itu antara kesan selepas daripada mereka yang dijangkiti oleh COVID-19. Wallahu alam. Saya tanya ni lebih daripada seorang dah yang mengaku memang, ustaz, kena air, Allahu Akbar, macam kena karan. Tu punya seksa, tuan-tuan. Tapi oleh kerana apa? Salat, wudu, mandi, sunat, bersihkan badan, dia kenakan juga air. Orang macam ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan gantikan mereka dengan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cahaya dan kelepasan daripada api neraka pada hari kiamat, tuan-tuan. Saya nak cerita sikit, tuan-tuan. Satu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Bukhari ambil hadis ni, bubuh, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, pada waktu subuh, cerita ni sampai seminggu. Last sekali Abi Bakrin tak tahan, pergi tanya Nabi, apa dia yang pelik sangat ni, Rasulullah? Kenapa hang jadi macam ni? Pelik ni kami tengok. Nabi cerita, tuan-tuan. Di mana? Di rumah Nabi. Satu hari, tuan-tuan, Nabi keluar daripada rumah dia, masuk ke dalam masjid, solat subuh. Habis daripada semayang subuh, Nabi tak cakap dengan siapa. Nabi duduk di satu tempat, tuan-tuan, dan sampai pada waktu duha. Nabi bangun solat duha. Nabi duduk semula tanpa bercakap dengan siapa-siapa. Tiba-tiba Nabi ketawa, tuan-tuan. Nabi ketawa sorang-sorang. Dan, tuan-tuan, habis daripada duha, Nabi ketawa. Nabi sambung beribadah di tempat yang sama sehinggalah waktu zuhur. Habis waktu zuhur, Nabi duduk semula di situ sampai waktu asar. Dan habis sampai waktu asar, sampai waktu maghrib, dan sampai ke malam baru Nabi masuk dalam rumah dia. Dan Nabi tak cakap dengan siapa-siapa hari itu. Dan Nabi tak pergi ke mana-mana, melainkan Nabi duduk di satu tempat yang sama untuk beribadah kepada Allah. Hak ni sahabat tengok di luar kebiasaan, tuan-tuan. Jarang-jarang jadi macam ni. Dan akhirnya, tuan-tuan, sahabat semua tak faham. Pasal apa tiba-tiba Nabi ketawa? Ketawa ni maksud dia apa dia? Nabi tu senyum seorang-seorang. Kita kalau senyum seorang ni nak menikah dua, tuan-tuan. Contoh, senyum seorang-seorang, nak dapat itu, nak dapat ini. Adalah habuan dia tu. Sebab tu duduk senyum, tuan-tuan, macam Haji Bakhil tu. Senyum aja, tuan-tuan. 10 kayu kain dengan harga sekeping gambar saja. Tuan-tuan. Tapi Nabi ni senyum seorang-seorang. Abu Bakar pergi rumah Nabi, tuan-tuan. Pergi tanya Nabi Rasulullah,
Pasal apalah nampak pelik sangat pada hari ni? Cerita ni tuan-tuan pun dah faham. Tapi sebelum jadi cerita ni, kita tak tahu apa kisah dia tuan-tuan. Inilah kisah dia. Nabi tuan-tuan, Abu Bakar bila pergi tanya Nabi, Nabi kata sebenarnya wahai Abu Bakrin, aku tu tak cadang pun macam tu nak duduk di situ. Tapi oleh kerana bila mana selepas waktu duha, Allah Subhanahu wa taala telah memberi, telah menampakkan kepada aku yang disebut sebagai Yaumul Qiyamah, tuan-tuan. Apabila Allah Taala nampakkan aku hari kiamat tu di depan mata aku tunggu dan aku duduk pada selepas waktu duha. Dan wahai Abi Bakrin, aku melihat semua manusia dalam keadaan payah, resah, gelisah, menderita akibat musibah daripada Allah, tenggelam di dalam peluh mereka sendiri. Mereka berjalan dengan kepala mereka sendiri. Mereka berjalan mengesot dengan tangan mereka walaupun mereka ada kaki pada ketika itu. Semua orang ada ujian yang tak sama, tuan-tuan. Ada orang yang tak ada kaki di dunia, tapi dia boleh berjalan di akhirat dengan sepasang kaki. Ada orang yang buta di dunia. Kadang-kadang mata pun tak ada, tuan-tuan. Tutup. Ni maklum pernah tengok kot orang beranak, tuan-tuan. Anak tu mata tak ada. Kelopak mata tu tak ada. Tak ada lubang, kosong. Ada isi depan ni. Setengah orang buta, tuan-tuan. Mata dia nampak putih, kesan daripada penyakit buta tersebut. Tapi ada orang, tuan-tuan, yang beranak terus mata tak ada. Yang ni ada pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam dan ada pada zaman kita. Saya akan cerita lagi. Bila Nabi kata, Allah nampakkan padaku pada mahsyar, yang mana matahari itu sejengkai daripada kepala manusia dengan kepanasan itu. Manusia, tuan-tuan, dalam keadaan gelisah, resah. Dan tiba-tiba kata Nabi, ada beberapa orang, tuan-tuan, yang telah terfikir dan buat perancangan untuk pergi jumpa Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan dia pakat beberapa orang, tuan-tuan. Ramai jugalah yang ikut. Mereka pergi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia berkata, ya Adam, Abun Nas, wahai Adam alaihissalam, bapa kepada manusia, bapa kepada seluruh manusia. Wahai Adam, tolonglah kau bantu kami pada hari ini. Kerana kami ni dalam keadaan kesusahan. Payah sungguh hari ini. Tu surah Yasin kita kata apa? Man ba'asana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Celaka sungguh siapa yang mengejutkan kami pada hari ini. Dan benarlah apa yang disebut oleh Nabi itu. Sadaqal mursalun. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Bahawa ada sungguh hari yang begitu payah dan begitu panjang. Lebih payah daripada hari kami tunggu di dalam kubur dulu. Tuan-tuan, tu yang nak sebut sebagai padang mahsyar. Bukan kita duduk termenung. Boleh order teh satu, duduk menung, tuan-tuan. Boleh main dam haji tu, tak ada dah, tuan-tuan. Hari yang kelam kabut. Sehingga kan kata Aisyah, tak malu kau wahai Rasulullah, orang hari itu tidak berpakaian. Nabi kata apa? Tak ada masa dah untuk orang berfikir mengenai pakaian. Dan tak ada masa dah nak tengok. Melainkan orang semua berfikir tentang diri mereka sendiri. Dan apa dia, tuan-tuan? Dan menyelamatkan diri mereka dengan meninggalkan orang yang mereka kata sayang di dunia. Kalau di dunia dulu, tuan-tuan, baru-baru menikah, dan lautan bara kekanda sanggup renangi. T.O. pun tiup, tuan-tuan. Lautan bara apa? T.O. suam pun tiup lagi. Ni bila mai di akhirat, tuan-tuan, lagi sakan. Dan Nabi tengok kumpulan ni. Bila mana mereka pergi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam tidak menolong mereka, tuan-tuan.
Dan Nabi Allah Adam kata, wahai kaum, pergilah engkau kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nescaya Nabi Nuh akan menyelamatkan kamu dengan memberi syafaat. Dia pun pergi pada Nabi Nuh. Wahai Nuh, dia berkata, bantulah kami. Nabi Nuh kata, aku tak mampu nak bantu hampa. Aku juga ada masalah aku sendiri. Pergilah engkau kepada apa dia? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila mereka pergi kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak boleh bantu hampa. Aku pun ada urusan dengan umat aku. Umat Nabi Allah Ibrahim pun sakan juga, tuan-tuan. Punca sampai Allah Ta'ala matikan air Zam-Zam tu pada umat Nabi Allah Ibrahim lah. Yang menyebabkan Nabi-Nabi yang turun selepas Nabi Allah Ibrahim tak merasa air Zam-Zam, tuan-tuan. Kenapa? Allah telah mematikan punca air Zam-Zam di Mekah. Mekah tidak ada air Zam-Zam selama beberapa ribu tahun. Bila pula air Zam-Zam ada? Datuk Nabi Abdul Muttalib, tuan-tuan, yang mimpi jumpa air Zam-Zam. Dia pergi ketuk tanah dekat dengan Kaabah. Terkeluar balik air Zam-Zam, tuan-tuan. Pendek cerita. Itu sejarah air Zam-Zam. Kerana jahatnya, tuan-tuan, puak-puak Jurhum yang migran. Mereka bukan orang Mekah, tapi mereka nampak burung terbang. Mereka nak lalu, boleh kan cerita sikit? Mereka ni, tuan-tuan, nak lalu di Mekah. Tapi oleh kerana, dan mereka pun tahu Mekah tak ada air, tuan-tuan. Tak ada menatang yang boleh hidup dekat dengan Kaabah tu. Tak ada. Sebab dia lembah. Tapi oleh kerana burung, tuan-tuan, yang terbang. Burung walid, burung layang-layang ni. Terbang kan. Tuan-tuan kalau pergi Mekah kan dengar kan. Cek, duduk kat atas Kaabah tu. Tuan-tuan, burung tu terbang, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana adanya sumber air. Inilah yang menyebabkan puak-puak Jurhum ni hantar wakil pergi tengok pasal apa burung boleh terbang. Dan tuan-tuan, pada waktu tu siapa ada? Siti Hajar dan Ismail ada di depan sebatang pokok kayu yang duduk di Kaabah tu. Maka mereka telah minta kebenaran, tuan-tuan, untuk duduk di situ, dan Nabi Ismail memberikan kebenaran. Akhirnya, tuan-tuan, mereka telah membuat kemaksiatan yang besar di Kaabah. Sehingga kan sebahagian riwayat menyebut mereka berzina dan membuat keburukan. Sehingga Allah menghilangkan air Zam-Zam, menyebabkan mereka berpindah daripada situ. Bila air dah tak ada. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab air Zam-Zam ni tak pernah habis. Dia boleh tampung, tuan-tuan, keperluan yang luar biasa. Berapa juta galen yang dikeluarkan satu hari. Berapa juta galen yang dipam daripada perut bumi ni. Tidak pernah kering airnya, tuan-tuan. Dan apabila manusia buat maksiat, Allah hilangkan air Zam-Zam beribu tahun. Nabi Ibrahim kata, pergilah engkau kepada Musa alaihissalam. Dia Bani Israel, orang yang saleh, pergi jumpa Musa. Musa kata, aku tak boleh buat apa. Sekarang ada seorang lagi yang hampa boleh pergi. Orang yang boleh, yang Allah Ta'ala beri banyak kebaikan pada dia. Ni Nabi nampak ni, tuan-tuan. Nabi nampak Allah Ta'ala gambarkan dalam keadaan nyata ni. Nabi nampak kaum ni pergi kepada Nabi Allah Musa, dan Musa kata, ada seorang lagi yang hampa boleh pergi, yang banyak kebaikan Allah beri pada dia, banyak mukjizat yang ada pada dia. Pergi jumpa dia. Dan kata Nabi Musa, dan apabila orang yang buta itu pun boleh disembuhkan olehnya dengan hanya menyapu matanya, apatah lagi kalian, dia kata. Dia tentu boleh buat sesuatu kepada hampa ni. Tuan-tuan, tu saya abang kat tuan-tuan. Kaum, tuan-tuan, pada zaman Nabi Musa ni, Nabi Isa ni, bukan sahaja buta, tetapi buta yang tak ada mata. Kulit ni terus tutup dan tidak ada mata. Tetapi oleh kerana mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam, dia sapu biji mata ni, tuan-tuan. Mata yang ada di dalam terkeluar, tuan-tuan. Dan kulit yang ada terpisah dua.
menyebabkan keluarnya biji mata, orang boleh melihat. Tu orang kagum tu tuan-tuan. Kalau dah ada mata, boleh jadi sihir pun boleh buat. Tapi ni mata tak nampak, tak ada mata. Nabi Isa boleh buat. Sehinggakan orang yang mati tuan-tuan, boleh dihidupkan semula oleh Nabi Isa. Dan tuan-tuan, kijang yang dimakan habis, dagingnya dikumpulkan tulang menulangnya, Nabi Isa bangunkan balik kijang tersebut dan boleh berjalan semula tuan-tuan. Demikian Nabi Allah Musa suruh hampa pi kepada Nabi Isa, dan bila mereka pi tuan-tuan, Nabi Isa pun tak boleh buat apa. Dan tuan-tuan, bila tak boleh buat apa tu, Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah Subhanahu wa taala telah berkata tuan-tuan kepada kaum ni, pergilah engkau kepada satu makhluk yang satu-satunya mampu memberi syafaat kepada engkau daripada kalangan makhluk, yang mana dia merupakan penghulu bagi segala manusia, lebih besar daripada bapa segala manusia, iaitu Nabi Allah Adam. Jumpalah dia, nescaya dialah yang boleh memberi syafaat kepada kamu dan menyelamatkan kamu. Dengan sebab kata-kata itu daripada Allah Azza wa Jal, menyebabkan Nabi itu tersenyum sorang-sorang tuan-tuan. Itu menandakan apa dia tuan-tuan? Pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar tuan-tuan. Yang sangat bermakna. Walaupun nabi-nabi lain 25 rasul ada, tetapi Allah hanya memberikan kepada satu orang saja tuan-tuan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nah, sebab itulah seminggu tuan-tuan Nabi sujud. Bukan sujud direct lah. Nabi duduk di tempat tu seminggu tuan-tuan, Nabi beribadah pada Allah. Kerana apa dia? Tanda terima kasih Nabi di atas pengiktirafan dan anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Allah selamatkan kita, Allah sembuhkan kita, Allah beri pada kita sesuatu tuan-tuan, balaslah ia kepada Allah kembali. Kerana itu adab kita. Walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul tuan-tuan, ulul azmi, penghulu kepada para Nabi, tapi bila Allah Ta'ala apa dia? Kata, hanya Muhammad saja boleh selamatkan manusia pada hari tersebut. Nabi tuan-tuan, kata Abu Bakar, seminggu, satu Jumaat Nabi sujud. Bermaksud apa dia? 7 hari Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, tidak bercakap dengan siapa-siapa, menghabiskan waktu, melainkan Nabi duduk dalam masjid membalas jasa dan kurniaan Allah. Sebab tu kita, adab kita maklum? Ni doa hari-hari KWSP tuan-tuan. Nah, boleh pula 10,000 kedekut tidur masin tuan-tuan. Dia duk pick up mari baru, gelang baru, nah, periuk baru, mozek baru, baju raya baru, semua baru. Untuk agama tak ada langsung tuan-tuan. Ni pun penyakit juga ni. Sebab tu bila dapat duit 10,000 tu tuan-tuan, berilah sedikit pada agama. Berilah sedikit pada jalan Allah selain daripada zakat. Berilah sedekah tuan-tuan. Bantu orang-orang miskin. Bantu orang-orang yang memerlukan sikit dengan jumlah yang kita rasa padan pada kita. Setengah orang walaupun 10,000, tapi tanggungjawab banyak. Anak 4 orang belajar, hutang banyak, rumah sewa, kereta ada. Tak sama macam kita. Kita 10,000, anak 4 orang dah kahwin, tinggal seorang dia sekolah, hutang tak ada, kereta tak ada, rumah sendiri. Tak sama tuan-tuan. Sebab tu jangan pernah petikai jumlah orang tuan-tuan. Kerana di atas kita tanggungjawab yang berbeza, keperluan yang berbeza. Baik, sikit lagi nak habis. Boleh nak? Sikit lagi. Dan lagi satu riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Anas ni anak angkat Nabi tuan-tuan. Nabi bela dia 10 tahun.
Daripada darjah 4, umur 10 tahun, sampailah 20 tahun. Seorang lagi siapa dia? Zaid bin Harithah. Anas ni meninggal di mana? Di Iraq, tuan-tuan. Di Iraq. Seorang lagi anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, meninggal di Jordan, tuan-tuan. Dalam peperangan Mu'tah. Panjanglah cerita dia. Baik. Pada dadanya dan satu lagi riwayat Anas radhiyallahu anhu dengan katanya adalah ruh Nabi SAW pada dadanya, yakni tak kala ia hampir pada waktu wafat, dan ia berkata, tuan-tuan, yang ni Nabi masa sakaratul maut, tuan-tuan. Aku berwasiat akan kamu dengan sembahyang 5, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Dan lagi aku berwasiat akan kamu dengan sahaya yang kamu milik, maka jangan sekali-kali. Sahaya ni apa dia? Hamba, tuan-tuan. Sahaya yang kamu milik, maka jangan sekali-kali kamu sakiti dengan barang apa kerjaan yang tiada kuasa ia. Tuan-tuan, hamba ni, apa yang kita pakai, dia pakai. Tu hamba. Apa yang kita makan, dia makan. Itu maksud dia hamba. Hari ni, tuan-tuan, orang buat tukang gaji. Orang gaji ni lebih teruk daripada hamba, tuan-tuan. Orang rumah makan kepala gajah, tuan-tuan, masak 3 rasa. Tu orang gaji kita makan nasi dengan telur mata. Tuan-tuan, nampak? Kita dengar orang gaji lebih mulia daripada nama hamba yang pada zaman Nabi. Tapi kita tak tahu, tuan-tuan, apa yang tuan rumah pakai wajib diberi kepada hamba juga. Apa yang tuan rumah makan, mesti hamba menikmati makanan yang sama. Nampak? Walaupun nama dia hamba, tuan-tuan, tetapi apa yang dia nikmati sama macam tuan dia. Tengok keadilan dalam agama. Hari ini orang sereka tukang gaji, kurung dalam sangkar kucing, cucuk abu rokok, mati, tuan-tuan. Hak yang buat salah tu satu hal lah. Hak curi ni, hak tu tak apa, hak tu jenayah, biar polis urus. Tapi sikap kita, tuan-tuan, kita faham apa dia? Kita kari daging, masak nu, ikan 3 rasa, tukang gaji kita apa dia? Telur mata dengan kicap lah. Salah, tuan-tuan. Kita tak memuliakan manusia. Padahal makanan tu lebih banyak, tapi kita tetap tak bagi pada dia. Sedangkan agama suruh kita beri pada dia. Walaupun tarafnya berbeza. Tengok agama, kita duk dengar zaman Nabi lagi teruk. Sistem hamba lagi nanya, hamba tak tahu. Sistem hamba zaman Nabi tu, tuan-tuan, dia boleh minta pada tuan dia, memerdekakan dia. Bebas, tuan-tuan. Dia boleh kahwin, Dia boleh ada keluarga, boleh. Seperti Sumayyah, tuan-tuan. Sumayyah, hak kita duk menyanyi lagu tu, dia juga hamba. Ramai lagi yang hamba. Bilal bin Rabah hamba. Tetapi, tuan-tuan, keadilan apabila Islam ambil alih, hamba mesti makan makanan yang sama. Kita hari ni buat salah. Tukang gaji, nasi dengan garam lah. Tapi kita makan macam-macam. Hak kita makan tu siapa masak? Dia masak. Dia tidur malam duk teringat sedap, tuan-tuan, asam pedas ikan tenggiri. Maklum? Udang masak butter. Allah, sedap. Dia makan apa? Makan batu-batu dekat belakang tu, tuan-tuan. Kita pakai baju kain shoot 70-80 semeter. Dia beli baju hak yang banda tu selai RM3 tu pun minta kurang lagi, tuan-tuan. Tanya hak buruk lagi, hak murah lagi pada dia dah. Ada RM1. Tu. Hak tak elok kita bagi kat dia. Sedangkan hak mereka ada, tuan-tuan, dalam tu. Sebab tu agama mana nak pergi cari sesempurna agama Islam. Baik. Sampai tak mana? Maka sentiasalah berwasiat dengan yang demikian itu hingga
putus perkataan, iaitu wafat. Nah, tuan-tuan, Nabi ni masa dia nak wafat, tuan-tuan, dia angkat tangan. Itu hadis Aisyah. Pasal apa hadis Aisyah? Yang ada di sisi Nabi, Aisyah, Abdurrahman ni siapa? Adik Nabi. Siapa dia, tuan-tuan? Anak Abi Bakrin. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakrin. Siapa lagi yang ada? Sayyidina Ali, tuan-tuan. Yang lain banyak kontrol di luar rumah. Kenapa? Bilik Aisyah tu sempit, tuan-tuan. Hanya 3 jenazah yang boleh muat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, pak mentua Nabi. Umar, pak mentua Nabi. Nabi menantu, 2 orang mentua di dalam kubur yang sama. Aisyah, Abu Bakar wafat, tidak diminta kebenaran. Kerana tu bapa Aisyah. Tapi Abi Bakrin, masa dia kena tikam, dia hantar Abdullah bin Umar pergi minta izin kepada Aisyah untuk makamkan dia dalam bilik Aisyah. Tu adab dia, tuan-tuan. Walaupun Nabi sebut, dakhala Muhammad dakhalani wa Abi Bakrin wa Umar. Yakhrujuni wa Abi Bakrin wa Umar. Keluar aku, Abu Bakar dan Umar. Apabila aku masuk bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Tu syarat dia, isyarat dia. Tapi Umar jaga adab. Walaupun kena tikam, tuan-tuan, tak mati lagi. Pasal racun, dia macam kerambit, tuan-tuan tahu tak? Pisau bengkok tu. Umar tu tengok tu pisau tu sebelum dia kena tikam. Siapa lagi yang tengok? Abdurrahman bin Auf. Masa mereka tengah jalan di Madinah, Abu Lu'lu' tengah asah pisau tu. Asah, tuan-tuan. Dan Abu Bakr, Umar pergi tanya, wahai Abu Lu'lu', aku dengar engkau ni pandai buat pisau ni. Dia kata, ya, aku pandai. Dan wahai Umar, dia kata, Amirul Mukminin, aku akan buat satu pisau, dia kata, yang mana seluruh umat akan mengingati pisau tu. Abu Bakar kata, Abdurrahman kata, dia ugut engkau, wahai Umar. Umar kata, tak apa. Mungkin dia tak buat. Akhirnya, tuan-tuan, memang betul dia buat. Siapa upah dia? Hurmuzan, tuan-tuan, upah dia. Raja daripada Persia. Persian. Dia petangkap dia buat balik Madinah. Umar nak bunuh dia. Dia mengucap. Umar tak boleh bunuh. Dia game Umar. Mula-mula dia kata, bagi aku air. Umar kata, bagi dia air. Dia tengok cawan. Dia buat ketak macam ni. Dia lepas cawan. Jatuh. Pasal apa? Umar kata, hang tak minum. Tak minum, dia kata. Minum. Umar kata, aku tidak mau menghimpunkan di antara kedahagaan dengan kematian. Dia kata, Umar nak bunuh aku. Tak apa, buat mai. Umar kata, buat mai gelas hak cantik. Buat mai gelas hak cantik. Umar kata, minum. Dia kata, aku tak mau minum. Pasal apa hang tak mau minum? Kalau aku minum, hang akan bunuh aku. Jadi aku tak mau minum. Dia game. Anas bin Malik marah dah, tuan-tuan. Tapi Umar kata, aku tak peduli, aku akan bunuh hang. Hang tak boleh bunuh aku, dia kata. Pasal apa? Aku mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa andaka Rasulullah. Umar tak boleh bunuh dia, tuan-tuan. Dia cerdik. Dialah yang pi upah Abu Lu'lu', pi tikam Umar. Dan tuan-tuan, Abdullah bin Umar, setelah dia dengar berita ni, dia siasat dan dia bunuh Hurmuzan, tuan-tuan, di Madinah. Abdullah bin Umar bunuh Hurmuzan. Panjanglah cerita dia. Tu saya kata, apa nama? Nabi itu bila nak wafat tu, dia kata, apa yang akhir sekali keluar daripada mulut Nabi ketika nak wafat? Nabi kata apa? Inni rafiqil a'la. Apa dia, tuan-tuan? Kepada kekasihkulah yang maha tinggi, tuan-tuan. Itulah perkataan yang terakhir keluar daripada mulut Nabi. Siapa bagi tahu? Siti Aisyah binti Abi Bakrin. Kat mana kita semak? Dalam Sahihul Bukhari. Siapa yang kumpulkan? Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Itulah perkataan terakhir. Nabi sebut dah umati? Sebut. Tapi sebelum tu, kalau orang tanya masa Nabi yang hampir kepada wafat, apa perbuatan Nabi? Pertama, Nabi angkat tangan, tunjuk ke langit.
Dan yang kedua, Nabi kata apa? Fi rafiqil a'la, kepada kekasihku lah yang maha tinggi. Maksud dia apa? Nabi telah isyarat bahawa dia akan balik kepada kekasih dia. Maka habislah nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggalkan oleh seorang hamba akan suatu fardu, maka disuratkan namanya di atas pintu neraka Jahannam. Tuan-tuan, selain daripada neraka Syaqar tadi ni untuk bubuh orang-orang yang tak solat, yang kedua neraka yang menerima orang-orang yang tak solat adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni 10 ayat dia sebut dalam surah Al-Ma'idah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, termasuklah orang-orang yang tak salat. Ayat 10 dalam surah Ma'idah. Lagi kat mana lagi? Ayat 91 surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Mereka memahami ayat tersebut, tetapi mereka tak mentaatinya. Itulah maksud mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahim pun sama juga, tuan-tuan. Wa innal fujjara la fi jahim, dan golongan-golongan yang jahat itu Allah Taala bubuh mereka di dalam neraka yang nama dia neraka Jahim, tuan-tuan. Demikianlah manusia dia asak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, menyebabkan mereka tidak akan dilepaskan daripadanya sampai bila-bila. Dan Allah Ta'ala bila habis hukum manusia, dia akan masukkan manusia ke dalam syurga, tuan-tuan. Yang ni kita jangan ingat macam kena jemuk tepi ni 3-4 hari kemudian orang panggil kita masuk. Bukan, tuan-tuan. Lambat. Ada orang yang terakhir keluar daripada neraka Jahannam. Ada, tuan-tuan. Banyak hadis-hadis menceritakan berkenaan dengan orang yang terakhir keluar daripada api neraka. Dia mungkir janji dengan Allah. Dia kata, ya Allah, hang tak bagi aku masuk dalam syurga pun tak apa. Yang penting hang pusingkan aku, biar aku boleh nampak pintu syurga. Itu panjang cerita tu, tuan-tuan. Lepas Allah Ta'ala makbulkan, Allah pusing dia. Daripada dia mengadap kepada pintu neraka, dia pusing kepada pintu syurga Allah. Kemudian bila dah letak macam tu, dia tengok, dia minta lagi pada Allah. Dan dia merangkak, tuan-tuan, masuk ke dalam neraka, dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah manusia yang mendapat balasan di atas setiap apa yang mereka kerjakan, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada selepas Ramadan nanti, tuan-tuan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati Ramadan, tuan-tuan. Yang mana kuliah yang patut diteruskan tu, teruskan, tuan-tuan. Jangan biar oleh kerana kita seronok dengan Ramadan ni, duk pulun nak buat amalan-amalan sunat, kita tidak ada bimbingan, tuan-tuan. Sebab tu kuliah subuh teruskan, tuan-tuan. Kuliah-kuliah subuh, bimbing balik, betul balik amalan kita dalam Ramadan. Apa sepatutnya kita buat daripada celek mata pagi-pagi tu sampailah ke malam dia, bimbing, pandu kita balik, refresh kita balik, recall balik semua ibadah-ibadah kita. Takut-takut, tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita yang terlepas malam nisfu Sya'ban. Dua golongan yang terlepas, tuan-tuan. Apa dia? Lil musyrikin. Orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tangkai, nombor ekor, tikam tu, pi sembah pokok tu, puja menatang ni, bela jin-jin dan sebagainya. Tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua apa dia? Au musyahin. Orang-orang yang tidak mendapat kemaafan daripada makhluk yang lain, tuan-tuan. Dan tidak memaafkan orang lain. Sebab tu, tuan-tuan, saya kalau dan mai hari tu, saya nak suruh tuan-tuan ni, sebelum main nisfu Sya'ban tu, maafkan semua orang, tuan-tuan. Sebelum main nisfu Sya'ban hari tu,
sebelum hari Khamis malam Jumaat hari tu, minta kemaafan daripada orang lain, tuan-tuan. Kalau sempat hari tu. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar tu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa selepas daripada Ramadan nanti dengan muka surat 13, tuan-tuan. Tolong tanda, takut ada lupa dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya minta maaf tuan-tuan anda terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang saya mengajar sebelum daripada Ramadan ini. Dan agama tu menuntut kita wa'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, wal kadhimin al ghaidha. Tuan-tuan, apa dia? Memberi apa yang kita sayang, tuan-tuan. Tu insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya minta maaf dan kita akan sambung kuliah kita nanti. Dan ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada semua A+, tuan-tuan, cemerlang. Boleh naik darjah 2 lepas ni. Semua bagus, tak ada soalan. Okey insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tangguhkan kuliah kita selepas daripada Aidil Fitri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.